Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang elangkan kemalangan di dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 5. Oke, kita teruskan perbincangan kita. Oke, kemalangan kecil sering berlaku di dalam kehidupan harian jika kita tidak berhati-hati. Oke, mari kita tengok gambar di dalam buku teks. Oke, adik-adik juga boleh buka buku teks halaman 101 ya. Oke, kita tengok ada dua situasi. Yang pertama, uh, ada budak lelaki sedang berjoging dan dia mengalami kecederaan. Yang kedua, ada seorang kanak-kanak terkena air panas. Oke, terkena air panas dan dia pun mengalami kecederaan. Oke, kita akan membincangkan ada dua jenis kecederaan. Ada dua jenis kecederaan yang berlaku berdasarkan buku teks ini. Oke, tengok seterusnya. Oke, yang ini yang pertama tadi yang berjoging tadi itu kecederaan dia ialah melecet pada bahagian tumit kaki. Itu kalau kita perhatikan pada gambar ini terjadi luka dia punya kulit terbuka disebabkan oleh memakai kasut yang terlampau ketat. Oke. Kita tengok cara terperinci apakah sebab dia. Yang pertama, geseran antara pakaian dengan kulit. Karena pakaian dengan kulit, contohnya kasut dan pinggang kain atau seluar yang ketat. Oke, selalunya kalau kita pakai kasut ataupun seluar yang ketat, maka kecederaan jenis melecet ini akan sering terjadi. Oke, seterusnya geseran antara peralatan dengan kulit, contohnya penggunaan cangkul. Oke, bila kita mencangkul, kita cangkul-cangkul, kita tidak gunakan sarung tangan, akan ada melecet di bahagian tangan. Ataupun kita pegang tali, kita tarik tali, akan ada melecet di bahagian tangan. Oke, seterusnya kita lihat kecederaan yang kedua ya. Kecederaan yang kedua yaitu melecur. Oke, yang terjadi pada kanak-kanak yang kedua tadi, gambar yang kedua tadi, di mana melecur di bahagian kaki, oke, ataupun bahagian badan lah. Oke, melecur ini kalau kita tengok gambar dia berbeza dengan melecet. Melecet tadi dia punya kulit itu terbuka, melecur dia punya kulit itu ada gelembung. Oke, antara sebab dia ialah terkena air atau cecair masakan yang panas terkena. Jadi dia melecur. Yang kedua, tersentuh objek panas, misalnya setrika. Yang ketiga, terkena percikan api. Okay. Seterusnya, terkena cecair bahan kimia yang menghakis, misalnya asid. Dan yang seterusnya, terdedah terlalu lama pada sinaran matahari. Matahari kan panas. Kalau lama terjadi kecederaan jenis melecur. Jadi ada dua jenis kecederaan, melecet dan melecur. Oke, jadi kita teruskan lagi apakah yang perlu dibuat sekiranya terjadi kecederaan jenis ini. Oke, pertama bantuan yang kita boleh buatlah. Kalau berjoging tadi sedang berjoging terus berhenti, terasa tidak selesa saja berhenti, kemudian cuci luka dengan air bersih dan sapukan antiseptik. Oke, antiseptik itu untuk membunuh kuman lah, supaya kuman itu tidak berada di tempat yang luka. Kemudian ada 3 langkah dia lah. Yang pertama, berhenti terus aktiviti itu. Yang kedua, basuh dengan air. Dan yang ketiga, balutkan luka dengan plaster atau kain kasar. Jika perlu, bawa pesakit berjumpa dokter untuk mendapat perawatan lanjut kalau perlu lah. Tapi biasa kalau ringan-ringan tidak perlu jumpa dokter lah. Kalau yang teruk tuh tidak obat lagi di rumah, kena jumpa dokter supaya dapat dirawat dengan sebaiknya. Seterusnya, jika kecederaan melecet tidak diberikan rawatan segera,
Bahagian melecet akan mengalami jangkitan kuman dan mengalami masa yang lama untuk sembuh. Itulah luka kadang-kadang lambat sembuh sebab tidak dirawat dengan betul. Dibiarkan saja jadi kuman menghinggap luka tersebut. Oke. Seterusnya yang melecur tadi apa ya? Ini lagi bahaya, melecur ini lagi lah bahaya. Jadi kita tengok gambar dia ini. Apa yang perlu dibuat? Pertama, yang kena bahagian yang melecur tuh terkena air panas kah, terkena minyak kah, siram kawasan melecur dengan air pep selama 10 hingga 15 menit. Oke, siram siram dengan air tempat yang terkena tuh. Oke, bahagian yang melecur 10 menit hingga 15 menit. Tengok kalau jika kawasan yang melecur ditutupi pakaian, tanggalkan pakaian dengan berhati-hati. Kadang-kadang kalau yang teruk tuh dia punya pakaian pun susah mau buka. Itu karena minta rawatan dokter cepat-cepat lah. Melekat, kain dia melekat di bahagian luka itu. Karena kena buka. Kalau dapat buka. Oke. Jika kecederaan melecur tidak dirawat dengan segera, bahagian melecur itu boleh dijangkiti kuman dan menyebabkan benanah, kulit menggelembung, sakit kulit yang teruk dan berparut. Nah, ini sangatlah bahaya ya, adik-adik. Kemudian sapukan krim yang sesuai dan balutkan dengan kain kasar. Jika perlu, bawa mangsa berjumpa dokter untuk mendapatkan perawatan lanjut. Kalau yang sudah teruk tuh, kamu cepat-cepat dapatkan perawatan daripada dokter supaya luka itu boleh dirawat dengan sebaiknya. Oke, adik-adik. Itu sedikit sebanyak perbincangan kita pada hari ini tentang jenis kecederaan. Oke, sesiapa pun tidak mahu cedera. Jadi apa yang perlu adik-adik buat ialah adik-adik kena sentiasa berhati-hati selalu. Buat aktiviti itu kena fikirkan dulu macam mana supaya tidak berlaku kecederaan. Oke, kalau kasut terlampau sempit, jangan kena elakkan, cari kasut yang selesa. Ataupun kalau buat-buat kerja mencangkul apa, pastikan menggunakan sarung tangan supaya tidak melecet. Adik-adik elakkan kecederaan, sayangi diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.